Kenapa disebut mukjizat? Kalau kamu suka baca novel, kamu minat satu novel, kamu mampu tak baca sampai 3, 4, 5 kali novel yang sama? Tak. Tapi Al-Quran, kalau kamu baca, kamu tak akan rasa boring. Pernah tak kamu rasa boring lah baca Al-Fatihah sekali semayang nak tukar surah lain? Tak. Al-Quran lagi kamu baca, lagi sedap, lagi nikmat. Ia mukjizat. Dan satu lagi mukjizat Al-Quran ini, Allah bagi kepada Nabi Muhammad dan bagi kepada umatnya saja. Umat Nabi terdahulu, dia tak mampu nak hafal Jibril, Taurat, Zabur. Tak boleh. Tak ada satu umat Nabi. Taurat Nabi apa? Taurat Nabi apa? Nabi Musa. Zabur Nabi apa? Nabi Daud. Injil Nabi apa? Nabi Isa. Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi Musa berdoa, ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini suatu umat yang akan menghafal kitabnya, jadikanlah ia umatku. Allah menjawab, ia milik Ahmad. Hanya umat Nabi Muhammad saja yang akan mampu menghafal Al-Quran ataupun kitabnya. Bayangkan Al-Quran setebal itu, ada surah berapa ratus, ada ayat berapa ratus. Hafiz dan hafizah yang hafal Al-Quran mampu hafal tak tersilap sedikit pun, walau satu baris, walaupun satu huruf. Itu mukjizat Allah bagi kepada akal, kepada otak umat Islam saja. Jadi pada pagi ni Ustazah nak bawa cerita tentang solat, yang mana dalam peristiwa Isra' Mi'raj, dan hari ini hari yang sangat berkebetulan jatuh kepada peristiwa yang besar ni, Isra' Mi'raj ni. Ustazah selalu kalau turun ke sekolah ataupun ke mana-mana, Ustazah buat survey tentang solat. Tapi hari ini Ustazah tak nak buat. Ustazah ada buat survey melalui bertulis. Ustazah edarkan kertas. Ustazah nak tengok berapa orang yang solat, berapa orang tak solat, tanpa tulis nama. Dan Ustazah tak nak test kamu sebab kamu dah dewasa. Ustazah tak nak aibkan kamu, tak nak malukan kamu. Tetapi untuk pengetahuan para guru, para pensyarah sekalian, pengalaman saya bila saya buat survey itu, kalaulah kita cek solat anak-anak kita hari ini, saya tak tahu berapa orang dalam dewan ni, mungkin 300-400 orang. Mungkinlah ya dalam dewan sekarang. Kalau daripada 100 orang yang solat sempurna 5 orang saja. Masuk solat sempurna di sini, dia solat 5 waktu penuh. Bukan di asrama saja, balik rumah pun dia solat penuh 5 waktu. Ini pengalaman Ustazah pergi ke universiti, pergi ke sekolah rendah, sekolah menengah ataupun college. Bila buat survey tentang solat, daripada 100 orang, 5% saja yang akan solat sempurna. Ataupun paling tinggi 10%. Yang kalau Ustazah tanya, Isyak solat ke tak? Solat. Tapi dah separuh. Subuh makin kurang. Bila tanya je solat penuh 5 waktu, makin sikit, makin kurang. Allahu Akbar. Anak-anak Ustazah, adik-adik Ustazah sekalian, kita sempurna. Ada tangan, kaki, wajah yang sempurna, suara yang baik Allah bagi, kaki yang sempurna. Tetapi rupanya kita lebih cacat daripada saudara kita tadi. Kita nampak dia sepertinya cacat semuanya. Tangan, kaki, mulut, semua cacat seluruh tubuhnya. Tetapi dia lebih sempurna daripada kita. Dia jaga solat 5 waktu. Bahkan setiap waktu di masjid. Bahkan dia akan sampai di masjid pada sebelum azan ataupun lepas azan, kadang-kadang lambat. Kedua, dia berusaha menghafal Al-Quran. Masya Allah. Ustazah nak sebut pada anak-anak Ustazah sekalian, kalau kita tak ada apa-apa, daripada keluarga yang tidak ada apa-apa, tak ada pandang, kita pun tak ada apa-apa, tapi kalau kamu solat, kamu memiliki dunia dan isinya. Tapi kalau kamu memiliki semua, lahir daripada keluarga yang kaya contohnya, daripada ibu bapa yang berjaya, kamu kemudian sehat, kamu diberikan wajah yang cantik ataupun tampan, kamu dikurniakan kebijaksanaan, tapi kalau kamu tidak solat, sekiranya kamu tidak solat, kita tidak solat, kita sebenarnya tidak ada apa-apa pun. Sebab apa? Sebab
apabila kita mati, saat kita mati, semua yang kita miliki, wajah, keturunan, harta benda, semua yang kita ada akan hancur bersama kematian kita. Tetapi solat, Nabi sebut dalam satu hadis Nabi, as-salatu burhanun. Solat itu adalah peguam bela ataupun bukti, saksi. Kenapa ya? Okey. Solat itu adalah burhanun ataupun saksi. Pernah dengar tak hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, amalan yang pertama, awwalu ma yuhasabu, amalan pertama yang akan dihisap bila mati dalam kubur besok, as-solah, solat. Apabila solat diterima cukup 5 waktu dengan baik, dengan sempurna, maka diterima segala amalan yang lain, dan insya-Allah syurgalah. Tetapi sekiranya solat tidak sempurna, maka akan ditolak segala amalan yang lain. Sebab itu yang Ustazah nak cuba tanam ke dalam diri kamu pada saat ini, apa pun kamu nak jadi pada masa depan kamu, kamu tak akan boleh kecapinya sekiranya kamu tinggalkan solat. Tapi kalau hari ini kamu mula jaga solat, 5 waktu tak tinggal, Allah yang akan memakbulkan impian kamu tu. Allahu Akbar. Okey, kita tengok ni. Kenapa ya? Okey. Ni speaker mic ni okey ya? Bagus ni, dua orang ni dia jaga ni ya. Okey, subhanallah, Allahu Akbar. Tak apa, Ustazah kontrol daripada bawah. Boleh ya? Okey, terapi solat sempurna. Okey. Sejarah tentang solat sikit sebanyak tentang peristiwa Isra' Mi'raj tadi. Kemudian kita solat, adakah terpaksa, sabar, ikhlas ataupun peringkat ihsan, rasa Allah melihat dan kita melihat Allah? Kita ramai di peringkat terpaksa solat, termasuk Ustazah. Maksudnya solat ini wajib. Kalau tak wajib, pilihan agak-agak kita solat ke tidak? Mungkin tak solat, termasuk Ustazah. Penat sikit, tak apalah, tak wajib, tak solat lah. Sibuk sikit, rasa stres, menangis, rasa macam kemurungan, malas solat, tak solat. Tapi kerana solat itu wajib, akhirnya kita paksa diri kita untuk solat. Walaupun kita pergi solat dalam keadaan tak ikhlas. Ustazah sebelum ni kerja sebagai perunding cara rumah tangga, kaunselor rumah tangga. Ustazah sebelum ni kerja di JAKIM, kemudian bertugas di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. 9 tahun Ustazah servis sebagai kaki tangan awam. Setahun yang lebih Ustazah berhenti kerja jadi penceramah bebas sepenuh masa. Ustazah nak bagi tahu pengalaman Ustazah handle masalah kes rumah tangga. Yang masalah duit, kewangan yang teruk, masalah anak bermasalah, suami bermasalah, isteri bermasalah, yang nak bercerai, keluarga yang rosak dan sebagainya. 98% punca masalah rumah tangga sebab tak solat. Ini statistik sendiri Ustazah buat dan juga semua kaunselor wajib buat. Punca utama masalah umat Islam pada hari ini, runtuhnya sebuah rumah tangga, bercerai-berai, maksiat yang berlaku dalam rumah tangga, anak sekian-sekian, puncanya 98% tak solat. Ada lagi 2%, dia orang solat suami isteri, tetapi sebab tak bayar zakat. Contohlah. Tapi paling utama berkenaan dengan solat. Jadi Ustazah buat kesimpulan masa tu, siapa yang jaga solat, datang ujian macam mana pun dalam rumah tangga dia, selagi mana suami isteri jaga solat, rumah tangga itu akan kukuh. Syaitan ke, jin ke, manusia ke, cuba untuk robohkan rumah tangga ni, selagi mana suami isteri solat, rizki Allah akan jaga. Solat adalah benteng ataupun tunjang utama untuk berjaya, untuk bahagia dunia dan akhirat.